jaga agama, jaga negara, jaga bangsa. Jangan sampai bangsa tidak ada negara. Jangan cakap benda yang kita tak tahu. Kalau tahu pun diam. Sekitar 1890-an, berlaku penentangan rakyat Pahang terhadap campur tangan British dalam pentadbiran negeri. Antara individu yang sekeras-kerasnya menentang penjajahan British di Pahang ialah Datuk Bahaman, Tok Gajah dan Mat Kilau. Mat Kilau dilahirkan pada 1865 di kampung Masjid Pulau Tawa, Cerantut, Pahang. Beliau ialah anak kepada Imam Rasu atau Tok Gajah yang pada ketika itu merupakan salah seorang pembesar di negeri Pahang. Mat Kilau dikenali sebagai seorang pahlawan yang berilmu dan berani, terutamanya dalam membantu Datuk Bahaman dan ayahnya Tok Gajah menentang Inggeris. Mat Kilau ni nama sebenarnya ialah Muhammad bin Rasul Abdul Salam. Rasul Abdul Salam ni ialah Tok Gajah, ayah Mat Kilau. Rasul Abdul Salam ialah seorang pembesar negeri yang ketika itu mentadbir Jerantut. Mat Kilau ni ialah anak kepada seorang pembesar negeri. Beliau ni seorang yang berperwatakan baik. Sebab tu masa kecilnya orang kampung memanggil dia Kilau. Dia berbakat. Dialah kadang-kadang menang mengaji Quran. Dialah kadang-kadang pemenang bersilat. Dialah kadang-kadang membantu orang tua untuk pergi memburu dan sebagainya. Jadi bakatnya ada pada dia sehingga orang kampung menggelar beliau sebagai Kilau. Selain peninggalan sejarah kepahlawanan Mat Kilau yang masyhur, terdapat satu lagi peninggalan besar beliau yang jarang diketahui umum. Ianya merupakan laluan yang telah digunakan oleh Tok Gajah, Mat Kilau serta pejuang Pahang yang lain semasa berundur dari buruan pihak Inggeris. Laluan ini dikenali sebagai Jejak Mat Kilau atau Mat Kilau Trail. Jejak Mat Kilau merupakan laluan sepanjang lebih kurang 130 km merentasi banjaran pantai timur menghubungkan antara negeri Pahang dan Terengganu. Laluan ini dipercayai telah menjadi jalan penghubung sejak sekian lama antara penduduk di Hulu Tembeling ke Hulu Terengganu. Laluan itu dia kata Jejak Mat Kilau. Dia laluan Mat Kilau Mat Kilau Menengah Sayang pun dijadikan laluan Mat Kilau daripada Pasir Gajah tu ke Kelantan. Dia melalui dia laluan dia tu benda ni salah satu daripada dia. Kalau kita pergilah, kalau pergi macam orang kampung ni, dia pergi macam satu hari satu malam je. Dia pergi daripada Pasir Gajah tu, dia berjalan tu besok benda ni kadang-kadang petang sampai pada pagi lepas subuh dia keluar daripada rumah tu Pasir Gajah sampai ke Kelantan dalam petang tu maghrib Itu perjalanan orang dahulu. Kalau kita berjalan ni daripada Pasir Gajah ataupun kita ambil biasa lah Tekeling lah, ambil Tekeling. Lepas tu naik, dia memang banyak dia susah dia naik ke bukit lah. Naik ke bukit, lepas tu kita terpaksa bermalam di Kuala Kemala dia panggil. Kuala Kemala. Daripada Kuala Kemala tu pagi besok kita akan bertolak balik. Kita akan bertolak ke Kelantan tu melalui Sungai Cir lah. Jadi daripada sampai di Sungai Cir tu kita kena berperahu lah. Perjalanan Jejak Mat Kilau ini bermula dari Kampung Pasir Raja yang merupakan sebuah perkampungan tradisional yang terletak di daerah Dungun, Terengganu. Kampung ini terletak bersempadan antara negeri Pahang dan juga Terengganu
yang dianggarkan mempunyai kepadatan penduduk sekitar 500 orang. Kampung Pasir Raja juga terkenal kerana kisah perjuangan Mat Kilau apabila penduduk Pasir Raja juga turut berperanan membantu Mat Kilau dan para pejuang Pahang yang lain untuk berlindung dan bertahan dari ancaman pihak Inggeris. Selain itu, hubungan akrab antara penduduk Hulu Tembeling dan Kampung Pasir Raja dikukuhkan lagi dengan hubungan persaudaraan dan pertalian darah. Pasir Raja ini sebuah kampung tradisional yang paling jauh sekali dalam daerah Hulu ini. Dia kampung Pasir Raja itu mengikut dalam peta dia bersepadan dengan Pahang. Sejarah dia masuk dulu hubungan antara orang Hulu Tembeling dengan Pasir Raja itu memang akrab lah. Sebahagian daripada orang Pasir Raja itu ada kahwin di Hulu Tembeling, dan orang Hulu Tembeling pun ada kahwin di Pasir Raja. Dan kalau ada majlis perkahwinan pun biasanya dia orang sekumpul lah maknanya. Tapi perjalanan dulu kalau nak pergi ke Hulu Tembeling ni kena 2 malam 3 hari perjalanan. Di Pasir Raja tu sebenarnya keadaan dia secara tradisional lah. Kehidupan sebab kita semua dalam satu keluarga. Selain pada Mat Kilau ni orang-orang kampung biasa pun. Satu semasa hari raya kadang-kadang orang daripada Hulu Tembeling ziarah ke kampung Pasir Raja. Pasir Raja pergi ke Hulu Tembeling. Cabaran jejak Mat Kilau bermula dari Kampung Pasir Raja yang seterusnya ke sebuah tapak warisan sejarah iaitu Kubu Mat Kilau di Kampung Padang Jerangau. Jarak antara kedua-dua lokasi ini adalah sejauh 15 km merentasi hutan sekundar di Hulu Terengganu. Perjalanan ini mengambil masa sekitar 4 hingga 5 jam menggunakan kenderaan pacuan 4 roda. Memandangkan laluan denai hutan ini boleh diakses oleh kenderaan tersebut. Walau bagaimanapun, perjalanan tersebut tetap memberikan cabaran yang berbeza kepada mereka yang melaluinya. Bentuk muka bumi yang mencabar serta laluan merentasi sungai sudah semestinya menjanjikan aliran adrenalin yang mengujakan. Setelah merentasi laluan yang penuh mencabar, jejak Mat Kilau akan membawa kita ke sebuah lokasi penting iaitu Kubu Mat Kilau di Padang Jerangau, Pasir Raja, Dungun, Terengganu. Kubu ini merupakan salah satu tinggalan besar Mat Kilau yang masih kekal hingga kini. Kubu ini dilihat sebagai lambang keberanian dan kepahlawanan Mat Kilau. Kita berada di Kampung Padang Jerangau. Kira-kira terletak 14 km daripada Kampung Pasir Raja, Dungun, Terengganu. Kampung Padang Jerangau dulu merupakan satu perkampungan yang kecil di sini. Apabila sering berlakunya banjir besar, akhirnya penduduk yang ada kat sini mengambil keputusan untuk pindah ke Kampung Pasir Raja. Dan apa yang menarik di Padang Jerangau ni, dia ada tinggalkan satu tapak warisan sejarah di dalam negara kita iaitu Kubu Mat Kilau. Kubu Mat Kilau dipercayai dibina oleh Mat Kilau bersama pengikut-pengikutnya pada tahun 1895. Maknanya sekadar berusia 122 tahun. Keluasan Kubu Mat Kilau ni akhirnya beliau lari ke sini dan menjadikan kubu ini sebagai salah satu tempat perlindungan sementara mereka bagi mengatur kembali serangan dan juga sebagai satu tempat perlindungan untuk bertolak ke Kuala Terengganu. Dan di sebelah kiri dan kanan dia ada macam 2 lubang. Itulah tempat pengawal keselamatan untuk memantau pergerakan musuh. Yang ini sekeliling ini adalah timbunan tanah lah yang saya cakap tadi 5 kaki itu, ketinggalan 5 kaki itu untuk memantau pergerakan musuh. Ini dia punya tempat pengawasan keselamatan dan dalam ini ialah tempat Mat Kilau berlindung dan juga mengatur pertemuan bersama
pengikut-pengikutnya sama ada bincang mengenai strategi untuk menyerang balik British, dan juga tempat pertemuan bersama pengikutnya, dan juga dikatakan tempat persinggahan ataupun tempat bermalam sebelum beliau meneruskan perjalanan ke Kuala Terengganu. Namun masih ada lagi tinggalan lain tokoh legenda ini yang kekal hingga sekarang, iaitu seni silat tapak setia suci warisan Mat Kilau. Seni silat tapak setia suci warisan Mat Kilau, salah satu seni silat yang diwarisi oleh Mat Kilau daripada ayahnya sendiri, iaitu Tok Gajah. Seni silat ini berkembang sejak pada tahun 1830-an ketika Tok Gajah mentadbir di daerah Jerantut, dan seni silat ini diturunkan kepada Mak Kilau ketika Mak Kilau berumur 12 tahun dan terus dikembangkan sehingga kini. Seni silat ini juga menjadi bukti bahawa nilai yang murni dan berintegriti akan sentiasa kekal dan terus berkembang dan tak akan lapuk ditelan zaman. Dari kubu Mat Kilau, perjalanan jejak Mat Kilau diteruskan ke Lata Keling sekitar 12 km. Lata Keling merupakan lokasi di tepi Sungai Dungun yang sering dijadikan tempat bermalam kerana lokasinya yang strategik. Bagi laluan jejak Mat Kilau, Lata Keling juga dikenali sebagai Kem 1 atau kem pertama laluan ini. Sebenarnya perjuangan Mat Kilau Bahaman Tok Gajah berlandaskan agama. Tidak ada unsur-unsur khurafat, unsur-unsur syirik. Mat Kilau tidak ada mengamalkan ajaran ataupun amalan-amalan yang keluar daripada Islam. Sebab itu Mat Kilau tidak ada kebal, tidak ada ilmu yang boleh mendatangkan perkara syirik, kerana amalan agama yang diterap oleh arwah Tok Gajah kepadanya ialah berjuang fi sabilillah. Dari Lata Keling, perjalanan jejak Mat Kilau diteruskan untuk sampai ke titik menarik sepanjang laluan ini, iaitu lokasi yang menghubungkan antara kedua-dua buah negeri. Lokasi yang dimaksudkan ialah Bukit Main Angin. Bukit Main Angin terletak di sempadan negeri Terengganu dan juga Pahang, berketinggian lebih kurang 2,198 kaki dari aras laut. Bukit Main Angin merupakan titik paling tinggi dalam laluan jejak Mat Kilau. Tidak kurang hebatnya, laluan ini juga antara yang paling mencabar mental dan fizikal. Namun, keunikan flora dan fauna serta panorama yang indah sepanjang perjalanan bakal memukau hati sesiapa saja yang merentasi laluan ini. Jarak antara Lata Keling ke Bukit Main Angin hanya sekitar 8 km. Namun, laluan yang berbukit dan beberapa siri pendakian serta tiada laluan khusus. Malah, laluan ini juga jarang dilalui oleh penduduk, menjadikan laluan ini boleh memakan masa sehingga 8 ke 9 jam. Okey, alhamdulillah, sekarang kita dah sampai di puncak Gunung Main Angin, yang mana Gunung Main Angin ini merupakan dipercayai menjadi laluan kepada Mat Kilau untuk lari daripada British pergi ke Pasir Raja. Dan Gunung Main Angin ini sebenarnya diperolehi namanya Main Angin kerana kalau kita sampai di sini di waktu siang, insya-Allah kita akan dibelai ataupun tiupan angin di sini sangat lembut sehingga menyebabkan kita merasa nyaman sekali. Di sini juga merupakan
tempat biasanya tempat persinggahan di antara sama ada penduduk di sebelah Pahang di Hulu Tembeling untuk ke Pasir Raja ataupun penduduk dari Pasir Raja untuk ke Hulu Tembeling. Dan kalau kita dapat lihat di sini ada pokok nenas yang biasanya ianya ditanam oleh penduduk-penduduk yang lalu di sini dan berhenti di sini supaya ia menjadi sumber makanan kepada orang selepas itu apabila ia melalui kawasan ini. Cerita pasal Bukit Bandi Angin ni. Saya Betul ke laluan Mat Kilau? Betul. Betul kan? Memang Mat Kilau Lalu Penuh. kot ni masuk. dia sekali lalu ke ataupun biasa? Dia acak lalu banyak kali. Acak kali. Kalau ikutkan yang puncak ni, Mat Kilau cuma lalu saja kan ataupun menginap dan Dia menginap sini, lepas tu dia mana Nata Pahang pun dia berhenti sini. Nata Terengganu pun dia berhenti sini. Dengan cerita ada tempayan tu zaman Mat Kilau ke ataupun zaman sebelum? Lepas Mat Kilau dah. Dia belah sini. Sebelah ni. Lepas tu saya tengok tu je pecahan je. Tempat ni panggil mainan ni besar apa? Mana ni? Kuat di kuat ni ni. Oh. Ni malah ni. Kalau tidak nak kasi hari ni kuat ni hari ni. Umur 9 tahun saya lalu dah jalan ni. Ikut ke kawan sebab abang kita dia duduk di sana atau belah Pahang tu. Jadi kita nak pergi dekat abang ni, tupau orang tak kira lah. Oh. So masa tu berapa hari jalan? Masa tu dalam masa 2 hari ya. Jadi hubungan kampung Bantal dengan kampung Pasir Raja tu memang Memang sampai sekarang pun sampai sekarang. Banyak saudara Banyak bulan ni. Kadang-kadang orang belum faham kan, pergi sana, pergi kampung Pasir Raja, kahwin sini dengan orang Pasir Raja. Lepas tu orang Pasir Raja kahwin dengan orang kampung sana. Laluan jejak Mat Kilau diteruskan menuju ke lokasi perhentian kedua atau Kem 2 yang terletak di Kuala Sungai Kemala. Jarak antara Bukit Main Angin ke Kuala Sungai Kemala adalah sejauh kira-kira 5 km. Destinasi ini adalah antara lokasi yang sangat indah dan amat sesuai untuk beristirahat dan melepaskan lelah. Selain Kuala Sungai Kemala, Sungai Cer juga merupakan lokasi yang sering dijadikan persinggahan kerana lokasi jeram yang menarik. Perjuangan Bahman, perjuangan Tok Gajah, perjuangan Mat Kilau dan juga pengikut-pengikut yang bersama-sama dengan mereka adalah gerakan menentang British, mempertahankan nilai-nilai Melayu, mempertahankan bumi Melayu iaitu Pahang pada waktu itu. Dan mereka tidak sekali-sekali pun menderhaka kepada Sultan. Dan oleh sebab itu, mereka bukan pemberontak, mereka juga bukan penderhaka. Memang kita tidak nafikan pada satu ketika berlaku suatu perkara tentang tawaran sagu hati di mana jumlah tertentu ditawarkan kepada Bahman. Bahman tidak menerima. Dan padahal jumlah tertentu juga ditawarkan kepada Tok Gajah dan juga kepada orang besar lain. Daripada kesimpulannya, gerakan yang dilakukan oleh Bahman, oleh Tok Gajah, oleh Mat Kilau dan beberapa orang pejuang lain di Pahang pada waktu itu adalah gerakan menentang untuk menghalau British, untuk mempertahankan nilai-nilai Melayu yang telah pun lama diamalkan di bumi Melayu di Pahang pada waktu itu. Dari Kuala Sungai Cer yang merupakan pertemuan antara dua sungai iaitu Sungai Kemala dan Sungai Tembeling,
Jejak Mat Kilau akan membawa kita meranduk Sungai Tembeling sejauh 12 km hingga ke kuala Sungai Lurut yang merupakan bengkalan bot menuju ke Kampung Bantal. Laluan Jejak Mat Kilau tidak tamat di situ sahaja. Perjalanan diteruskan lagi dengan menaiki bot pancung melalui Sungai Tembeling menuju ke Kampung Bantal yang terletak kira-kira 30 km dari kuala Sungai Lurut. Masa yang diambil untuk sampai ke Kampung Bantal dianggarkan sekitar 3 ke 4 jam bergantung kepada keadaan cuaca dan juga keadaan pasang surut sungai. Kampung Bantal merupakan sebuah kampung yang terletak di pinggir Sungai Tembeling. Kampung Bantal juga telah menjadi pusat pentadbiran bagi kampung-kampung sekitar di Hulu Tembeling. Kampung ini juga dikatakan telah wujud dari zaman Mat Kilau. Jaruah Kampung Bantal ni cerita-cerita orang tua-tua lah. Dia bantal ular lah, ular. Bantal ular macam tu, apa nama, dia ada ular besar kawasan di bawah sana kan. Ada cenderung. Cenderung ni macamnya laluan dia lah. Kalau orang panggil di sini cenderung, maknanya laluan dia. Lorah dia maknanya begitulah. Kita nampak lorah dia memang ada betul. Itu sebabnya bantai ular tu kalau cakap lu, bantai ular, bantai. Bila ada orang ini dia terus ular tu dia turun. Dia tambat ke ekor sana, lepas tu dia kepala sebelah sini. Ibarat kata kalau kita menyanyi buat bisnes sikit, ular pun turun. Masa itulah 2, 3, 4 orang tu yang memanggil bantai ular lah masa tu. Cakap kita ni bantai ular. Itulah jadinya sejarah Kampung Bantal ni. Menurut maklumat yang diperolehi dari penduduk kampung, dipercayai juga terdapat sebuah kubu Mat Kilau yang terletak di Kampung Mat Daling, berdekatan dengan Kampung Bantal. Namun begitu, kubu itu telah musnah atas faktor alam sekitar dan juga peredaran massa. Jejak Mat Kilau telah hampir sampai ke penghujungnya. Dari Kampung Bantal, perjalanan perlu diteruskan untuk ke destinasi terakhir Jejak Mat Kilau, iaitu Jeti Kuala Tahan. Perjalanan menaiki bot ini mengambil masa kira-kira 4 jam dengan jarak 55 km. Terdapat beberapa buah kampung penduduk orang asli dapat dilihat sepanjang menuju ke Kuala Tahan. Trail yang mempunyai berbagai elemen, daripada 4x4 sampai ke trekking dengan hujannya, laluan sungai, memang padulah, tak boleh nak cakap, tak boleh digambarkan dengan perkataan. Trail Mat Kilau memang mencabar. Kita boleh rasa betapa susah payah pejuang-pejuang dahulu nak membela bangsa. Laluan Jejak Mat Kilau ni memang sesuai sangat kepada penggemar sukan lasak. Pencinta alam sebab flora dan fauna dia sangat menarik. Sungai dia, hutannya, bukit dan gunung ganang tu. Dan laluan ni laluan sejarah. Jadi kita harus kekalkan laluan Jejak Mat Kilau ini dan kita peliharalah untuk generasi yang akan datang. Anak cucu kita juga. Jejak Mat Kilau bukan sekadar laluan, tapi tinggalan warisan generasi hadapan agar menjadi pedoman dalam perjuangan. Moga integriti menjadi amalan. Integriti di hati. Pesan Mat Kilau, bereskan urusan dengan Allah, maka barulah beres urusan kita. Khidmat pada ibu bapa letakkan di atas. Mesti ada ruang untuk berkhidmat pada ibu bapa. Jangan cakap benda yang kita tak tahu. Kalau tahu pun diam. Jaga agama, jaga negara, jaga bangsa. Jangan sampai bangsa tidak ada negara. Menghilir di sungai Pahang, singgah bermalam di pasir tambang. Menghilir di sungai Pahang, sampailah pula di Pulau Tawau.
perjuangan.